diberikan kepada Putatan untuk menyertai perbahasan berkenaan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji ini. Datuk Yang di-Pertua, kredibiliti perundangan. Dua patah perkataan tersebut menzahirkan perspektif Putatan terhadap dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja yang kita bahaskan ini. Perspektif yang perlu dirungkai oleh kerajaan dalam mengembalikan keunggulan Lembaga Tabung Haji sebagai institusi Islam yang memegang amanah rakyat. Secara dasarnya, satu-satu perundangan dirangka serta dikuatkuasakan dengan motif untuk mendorong tindak tanduk yang boleh menghasilkan satu keputusan. Dalam konteks siasatan terhadap urus tadbir Lembaga Tabung Haji yang diperincikan ini, Putatan menyimpulkan bahawa Akta Tabung Haji 1955, Akta 535 telah mewujudkan ruang tanpa sempadan kepada entiti-entiti bermandat dalam melaksanakan satu-satu tindakan. Berdasarkan perincian yang digariskan dalam laporan, Suruhanjaya telah mengenal pasti unsur dominance of power yang diperuntukkan kepada menteri. Dominasi kuasa yang digariskan dalam Seksyen 10 Akta 535 telah mendorong kepada episod kegagalan yang telah menjejaskan prestasi serta kedudukan kewangan tabung haji. Berhubung dengan hal tersebut, Putatan berpendirian bahawa kuasa menteri untuk memberi arahan am yang diperuntukkan dalam Seksyen 10 tersebut perlu dimansuhkan. Pemansuhan kuasa tersebut perlu dibuat untuk memastikan Lembaga Tabung Haji boleh berfungsi dengan lebih bebas mengikut aturan-aturan yang bertepatan dengan matlamat sebenar institusi tersebut. Sempadan kuasa yang Putatan tegaskan tadi juga bertujuan untuk membudayakan etika korporat dalam pengurusan tabung haji. Sebagai satu-satunya entiti nasional yang bertanggungjawab kepada pengendalian dana jemaah haji, tabung haji sepatutnya dibudayakan dengan persekitaran korporat yang sinonim dengan budaya pengurusan syariah yang berteraskan prestasi. Kecemerlangan institusi tidak boleh dicapai apabila pengaruh politik diadunkan dalam membuat keputusan. Oleh sebab itu, Suruhanjaya mengesyorkan agar keanggotaan lembaga pengarah dibuat mengikut merit. Pengesyoran tersebut penting untuk ditekankan bagi memastikan agar kredibiliti serta profesionalisme pengerusi serta ahli-ahli lembaga pengarah tidak dibayangi lagi oleh pengaruh eksekutif yang berakar daripada peruntukan undang-undang. Seperti yang turut digariskan dalam laporan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama sewajarnya menumpukan bidang tugas berkaitan pengurusan haji dan tidak mencampuri hal-hal yang berkaitan pengurusan kewangan. Namun begitu, syor untuk merujuk hal ehwal kewangan kepada Menteri Kewangan seperti yang dikemukakan oleh Suruhanjaya wajar diteliti semula. Penelitian tersebut penting untuk memastikan elemen pengaruh politik tidak lagi bersarang dalam ekosistem pengurusan kewangan tabung haji. Realitinya, tabung haji hanya memerlukan dukungan daripada institusi-institusi yang berkaliber dalam menjayakan agenda pemulihan semula kedudukan kewangan. Matlamat tersebut tidak akan mampu dicapai sekiranya figura yang bernama menteri masih lagi dimandatkan untuk mencampuri urusan kewangan tabung haji, biarpun menteri itu bukan seorang ahli politik aktif yang dipilih menerusi kertas undi. Justru Putatan berpendirian bahawa tanggungjawab kepada hal ehwal kewangan tabung haji seharusnya digalas penuhnya oleh Lembaga Tabung Haji sendiri. Tanggungjawab tersebut boleh dimandatkan kepada sesebuah jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Lembaga Pengarah menurut Seksyen 11 Akta 535. Kebertanggungjawaban jawatan kuasa perlu bermula dengan penekanan terhadap piawaian pelantikan anggota Lembaga Pengarah. Mengambil iktibar daripada syor Suruhanjaya yang digariskan dalam laporan, Putatan ingin menegaskan di Dewan Yang Mulia ini bahawa seseorang ahli lembaga pengarah
mestilah dilantik daripada kalangan profesional yang bertauliah serta berpengalaman luas dalam bidang perakaunan dan kewangan Islam. Penegasan tersebut sewajarnya dijadikan sebagai asas penting kepada Yang Berhormat Menteri dalam memuktamadkan intipati pindaan yang bersifat syumul terhadap Akta 535 ini. Piawaian pelantikan khusus yang Putatan tegaskan tadi penting untuk memastikan aspek pentadbiran kewangan tabung haji benar-benar dipertanggungjawabkan kepada individu yang berkepakaran. Penegasan Putatan tersebut bertepatan dengan peringatan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi satu hadis baginda, iaitu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin, setiap kamu akan diminta bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut perlu diinsafi oleh kita selaku pemegang amanah untuk sentiasa menitik beratkan soal kebertanggungjawaban dalam setiap amanah yang digalas. Dalam konteks pengurusan tabung haji ini, seperti yang dianjurkan sebagai cadangan dalam laporan, Putatan ingin menegaskan sekali lagi bahawa masanya sudah tiba untuk posisi lembaga pengarah serta pengurusan tabung haji diisi oleh individu-individu yang berkepakaran. Pelantikan spesialis daripada kalangan mukminin dan muttaqin amat penting untuk memastikan setiap keputusan dapat dimuktamadkan secara telus dengan penuh penelitian profesional. Ketiadaan kepakaran bidang akan mendorong ahli-ahli lembaga pengarah untuk menghalalkan segala keputusan yang tidak rasional yang dicadangkan di peringkat pengurusan tertinggi. Seperti yang dibuktikan dalam dapatan Ketua Audit Negara bagi tempoh kewangan 2014-2017, pihak pengurusan tidak menjadikan nilai aset yang telah diaudit sebagai nilai ukuran untuk melaksanakan pengagihan hibah. Natijahnya, tabung haji telah berdepan dengan krisis kewangan yang kritikal yang telah membawa kepada insiden kemerosotan rizab selepas tahun 2017. Lebih malang lagi, pihak pengurusan telah menjadikan kelompongan Seksyen 22 Akta 535 sebagai justifikasi untuk menutup kesalahan. Definisi aset yang tidak diperincikan dalam Akta 535 telah digunakan sebagai alasan oleh pengurusan tertinggi untuk menjustifikasikan kaedah penilaian aset yang bercanggah dengan disiplin perakaunan yang sepatutnya. Seperti yang didedahkan, pengurusan lembaga tabung haji telah sewenang-wenangnya melakukan penilaian aset secara syok sendiri menerusi kaedah Realizable Asset Value ataupun singkatannya RAV. Kaedah penilaian RAV tersebut telah menyebabkan nilai aset yang dipaparkan lebih tinggi daripada nilai yang sepatutnya dan ia telah membawa kepada keputusan lembaga pengarah untuk melaksanakan pengagihan hibah pada kadar yang membebankan kewangan tabung haji. Sebagai penutup, Putatan sekali lagi ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini untuk menyingkap satu persoalan penting daripada perbahasan tadi. Di manakah titik permulaan bagi segala drama kepincangan urus tadbir yang dilaporkan dalam laporan RCI ini? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan, ialah kredibiliti perundangan Akta 535 yang memerlukan pindaan yang terperinci dan konstruktif. Diharapkan pindaan tersebut dapat dilaksanakan segera dan seterusnya diluluskan di Dewan Yang Mulia ini. Datuk Yang di-Pertua, sekian. Terima kasih Yang Berhormat Putatan. Sekarang saya